Jadi kita pergi kepada nota Kitabul Wahyi 6. Sebenarnya Kitabul Wahyi 6 A lah, sebab ada pecahan-pecahan lagi ni. Ini baru kita bincang tentang sanadnya. Baru ni kita bincang tentang siapa? Abu Sufyan, salah seorang perawi utama bagi hadis yang ketujuh di dalam Sahih Bukhari. Siapa Abu Sufyan? Ramai orang keliru. Mereka mengatakan Abu Sufyan ini sebenarnya berpura-pura masuk Islam. Sebenarnya dia munafik. Dia tidak ikhlas masuk Islam. Dia masuk Islam tu kerana dia yakin kalau dia tak masuk Islam, dia akan ketinggalan, hilang kuasa, hilang pengaruh, dan orang tak hormat langsung kepada dia. Jadi dia masuk Islam itu kerana dunia lah. Bukan dia saja dituduh begitu, tetapi seluruh keluarganya, termasuklah Sayyidina Muawiyah. Sehingga dikatakan Sayyidina Muawiyah juga begitu, tidak ikhlas masuk Islam dan baru memeluk agama Islam setelah Fatih Makkah ataupun bukaan Makkah. Artinya ramailah orang pada masa itu masuk Islam selepas pembukaan Makkah. Sebenarnya dia terdesak. Sudah Makkah sudah jatuh, terdesak. Ini termasuk dalam orang-orang yang terdesak. Padahal kita telah buktikan bahawa Sayyidina Muawiyah telah memeluk agama Islam lama sebelum itu. Dan Abu Sufyan, walaupun dia Islam lewat, tapi ia tersenarai sebagai muhajirin juga. Walaupun ramai orang-orang yang terkeliru dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Dan benda ni disebut oleh ulama-ulama besar juga. Misalnya saya boleh sebutkan, iaitu Tarikhul Khulafa karangan Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab itu dia sebut Abu Sufyan, Muawiyah, semuanya termasuk dalam orang yang memeluk agama Islam pada Fatih Makkah. Jalaluddin As-Suyuti seorang yang hebat. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia nak pakai buku itu jadi sebagai sukatan pelajaran sejarah. Silap, jangan pakai. Jangan pakai. Kalau pakai, rosak banyak. Banyak perkara dalam tu. Memang dia seorang yang hebat, tapi bukan di semua tempat hasil karya dia tu tidak dipertikaikan oleh ulama. Itu termasuk salah satu karangan dia yang banyak dipertikaikan oleh ulama dan tidak menepati kenyataan sebenarnya, bercanggah dengan fakta yang sebenarnya, fakta yang lebih sahih. Dia cerita begitu saja, dia tak ada sebut rujukan, tak ada sanad pun. Jadi ramai orang yang terpedaya dengan kedudukannya, ketokohannya, dia kata itulah yang betul. Dia lupa dah kepada apa yang disebut oleh Imam Bukhari dan lain-lain imam yang besar-besar, berdasarkan riwayat yang sahih. Dia terlupa dah. Dia tak tengok dah. Salah satu sebabnya kerana pengajian kitab-kitab hadis ni sebenarnya tidak meluas. Kitab-kitab hadis ni untuk ibadat, untuk itu saja. Adapun berkenaan dengan sejarah ni, seseorang tak ada kena mengena dengan hadis. Itu kita kena merujuk kepada sirah, kena merujuk kepada sejarah. Hadis ni tak ada kena mengena. Itu satu kesilapan besar yang dilakukan bukan oleh masyarakat di tempat kita sahaja, sebenarnya oleh umat Islam seluruh dunia. Dengan sebab itu di mana-mana pun memang umum pendapat macam tadi. Tetapi akhir-akhir ni baru ada banyak perubahan, gelombang besar berlaku, di mana umat Islam nak bersih, nak yang betul-betul murni daripada sirah Nabi SAW dan para sahabat. Kita telah bincang dah sebelum ni, 2 minggu yang lepas. Banyak dah kita sudah bincang, jadi saya rasa tidak perlu diulang. Kalau nak tengok, tengoklah dalam nota ni lah. Cuma saya nak bincangkan yang belum kita bincang lagi, iaitu kita telah berhenti baru ni pada muka surat 112. 112.
Di bawah sekali itu, perenggan di bawah sekali. Di dalam buku-buku sirah dan sejarah, anda akan temui satu kisah di mana dikatakan Abu Sufyan pernah datang ke Madinah sebelum pembukaan Mekah, ketika beliau masih kafir. Tujuannya ialah untuk memperbaharui perjanjian damai dan melanjutkan lagi tempohnya. Dalam kesempatan itu beliau mampir di rumah anaknya Ummu Habibah yang telah pun menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan hampir hendak duduk di atas selai hamparan yang terdapat di dalam rumah anaknya Ummu Habibah. Tetapi Ummu Habibah dengan segera melipatnya. Ada yang kata menariknya. Bukan lipat, tapi tarik dengan kuatlah. Abu Sufyan betul-betul naik marah dengan perbuatan anaknya itu. Ummu Habibah lantas berkata, ini adalah hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah seorang yang kotor dan musyrik. Itu kata-kata dia. Ayah seorang yang kotor dan musyrik. Mendengar kata-kata Ummu Habibah itu, berkatalah Abu Sufyan, teruk betul jadinya engkau selepas meninggalkan daku. Itu kata Abu Sufyan. Baik, sekarang ni kalau saya tanyalah, peserta-peserta kita ni yang hadir pada hari ni, yang biasa baca buku-buku sirah, sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu, sudah banyak juga kan. Ada jumpa ke tidak ni? Ada jumpa kan? Ada jumpa. Dan dalam buku-buku yang dikatakan sudah ditapis itu pun ada lagi. Baru ni saya sudah sebut dah. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang terpilih mendapat hadiah pertama sirah, daripada kerajaan Arab Saudi, dapat hadiah yang pertama. Dan ramai orang mengatakan ini sirah yang terbaik, sudah bersih, tak ada dah yang kotor. Sebelum ini pun saya ditanya, tapi saya kata saya tak puas hati lagi. Banyak tempat lagi bagi saya ada dalam tu, walaupun dia sudah cuba, betul, sudah cuba, banyak dah sudah berubah daripada yang dahulu, tetapi masih lagi banyak lagi. Antaranya yang ini ada juga. Bayangkanlah kalau dah sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ada diterjemahkan oleh saudara kita, sahabat kita, Ustaz Tahrus. Itu yang saya pernah tengok sendiri, saya pernah tengok. Mungkin ada lagi orang lain yang menterjemah, saya tak tahulah, wallahu a'lam. Itu satu usaha yang bagus sebenarnya, tapi kita perlu sedar, banyak lagi yang sudah ditapis tu, macam penapis lah kita kata, tapis pun masih ada lagi. Masih ada lagi. Beberapa kali tapis pun ada lagi. Tapi sudah ditapis lah, kira-kiranya sudah ditapis. Itu satu usaha yang baik, menterjemah tu sebar yang lebih sempurna, lebih sahih. Tapi jangan sekali-kali dianggap betul-betul sudah sahih. Tidak, bagi saya tidak begitu. Sebab apa? Kita boleh buktikan. Yang biasanya apabila sesuatu cerita tu disebarkan dalam masyarakat, dia tak sebut cerita ni punca daripada mana dan apa kedudukannya, dan apa akibatnya kalau diterima. Ini satu kelemahan. Kita tidak menilai dia dengan betul. Mana guna penapis yang betul-betul halus lah, dapat menapis semua sekali. Cuba kita tengok. Sedangkan cerita ni saya sebut ni, kisah ini berpunca dari kitab At-Tabaqatul Kubra Ibnu Sa'ad. Ini pun satu kitab yang setengah-setengah orang kita yang tidak teliti, dia ingat ini kitab utama, segala-galanya sahih di dalamnya. Silap tu. Memang rujukan.
Tapi bukan semua kita boleh telan terus. Ia dinukilkan juga oleh tokoh hadis seperti Hafiz Ibn Hajar di dalam Al-Isabahnya. Hafiz Ibn Hajar pun ambil situ juga, tapi dalam Isabahnya dia ambil situ. Dan dijadikan sandaran serta pegangan oleh tokoh sahabat Qadhi Iyad. Qadhi Iyad bukan main, dijadikan pegangan. Nanti kita akan jumpa nanti. Kita akan jumpa nanti apa kata Qadhi Iyad. Seperti anda akan lihat di dalam nukilan An-Nawawi di dalam syarah Muslimnya. Nanti kita akan kemukakan ketika membincangkan hadis Abu Zumail daripada Ibnu Abbas nanti. Hampir-hampir tidak ada buku sirah dan sejarah yang tidak memuat kisah ini di celah-celah lipatannya. Macam-macam pula lah pengajaran, kesimpulan dan panduan telah diambil dari riwayat ini oleh masing-masing pengarang buku sirah atau sejarah. Jadi kata, tengok orang ni apabila dia Islam, dia tak kira apa-apa dia sekalipun, tak ada dah hormat. Yang hormatnya akidah yang penting. Itu antara pengajaran yang disimpulkan. Tak ada kehormatan orang kafir ni kalau dia tu tidak Islam. Isteri Rasulullah, tengok sikap dia macam mana, kita sepatutnya bersikap begitu juga. Kesimpulan telah dibuat. Tapi asas cerita dia ada asas ke tidak? Dan kalau kita tengok bercanggah ke tidak dengan Quran? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini berhubung dengan ibu bapa yang tidak Islam. Dia suruh bergaul dengan mereka dengan baik, dengan baik. Walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Ini semua mengajar supaya kita berlembut, berhati-hati dengan orang kafir. Apatah lagi dengan dua ibu bapa. Cuma kalau mereka membawa ajak kita kepada syirik, jangan ikut. Itu saja yang dipesan. Tapi pergaulan kena jaga, kena hormat. Ini kata-kata ni kasar, ayah kotor dan musyrik, najis dia sebut. Jadi macam mana perasaan seorang ayah? Beginikah cara layanan yang baik di dalam dunia? Walaupun kita kata itu dalam Quran sendiri kata kau orang musyrikun itu najis, cerita tu cerita lain, cerita lain. Najis apa? Najis apa? Dan Nabi SAW tak pernah hampar kain dia untuk orang kafir duduk. Itu yang lebih sahih. Jadi kalau macam ni, kalau najis, maknanya kita tak boleh bersalam lah dengan orang kafir. Adakah begitu? Atau apa yang najis itu? Ini perlu jelas. Jadi sudah banyak bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Kemudian padahal ia hanya riwayat seorang pendusta besar yang cukup terkenal, Al-Waqidi. Ni cerita ni tak boleh pergi dah. Jadi kita nak buat sandaran kuat sampai kita ketepikan semua yang lain. Kita pejam terus mata terhadap yang lain semata-mata kerana berpegang dengan cerita ni. Cerita ni Ibnu Sa'ad, dia tu memanglah ahli sunnah, memang bagus, seperti Ibnu Hisham juga. Tapi dia ambil daripada siapa? Ni cuba kita tengok. Selain itu, ia juga hanya satu riwayat mursal Zuhri. Nah, lihat teks asal riwayat itu bersama sanadnya. Sepatutnya kita buat begini. Bila nak tapis, ni alasannya. Bukan cerita saja, macam seolah-olahnya ini sudah ditapis, sudah bersih betul. Mengelirukan. Apalagi kalau dapat hadiah utama pula tu. Dan orang anggap inilah yang paling bersih, tak ada dah kotor. Jangan risau lagi, jangan teragak-agak lagi untuk minum. Sedangkan cuba kita tengok apa ni Ibnu Sa'ad kata. Akhbarana Muhammad bin Umar qala haddathana Muhammad bin Abdullah an az-Zuhri qala lamma qadima Abu Sufyan ibn Harb al-Madinah jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuridu ghazwa Makkah fakallamahu an yazida fi hudnatil Hudaybiyah falam yaqbal alayhi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqbal atau falam yuqbil alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fadakhala ala ibnatihi falamma dhahaba liyajlisa ala firash an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawathu dunahu faqala ya bunayya araghibta bihadha al-firash anni ambi anhu faqalat bal huwa firash Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta mur'un najisun musyrikun. Faqala ya bunayya laqad asabaki ba'di syarr. Terjemahannya kita ambil rekasnya perawi-perawi itu buat, sudah ada dah dalam yang asal tu kata Zuhri. Sebab ini dia berakhir dengan kata Zuhri, atas tu tak ada dah perawi. Kata Zuhri, bila Abu Sufyan bin Harb datang ke Madinah, dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah hendak menyerang Mekah. Dia bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjanjian, yakni melanjutkan lagi perjanjian damai Hudaibiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima cadangannya itu. Maka bangkitlah Abu Sufyan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ke rumah anak perempuannya tu lebih yakni Ummu Habibah. Bila dia hendak duduk di atas hamparan atau tempat duduk Nabi SAW, terus Ummu Habibah melipatnya. Kata Abu Sufyan, wahai anakku, apakah engkau tidak suka hamparan ini untukku? Atau engkau tidak suka aku duduk di atasnya? Jawab Ummu Habibah, ia adalah hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ayah pula seorang najis musyrik. Pada ketika itu berkatalah Abu Sufyan, turut betul jadinya engkau selepas meninggalkan aku. Baik, ini riwayatnya. Teks asalnya dengan terjemahannya itulah ceritanya. Baik, kalau kita cek perawi dia ni, zahirnya kita tak nampak di mana masalahnya, mana perawinya. Sebab kita tak biasa. Sebab kita tak biasa dengan perawi-perawi ini. Kalau dia buat gelaran yang tertentu atau nisbah yang biasa digunakan, kita sudah tertutup, tak nampak. Muhammad bin Umar, di perawi mula-mula tu yang Ibnu Sa'ad ambil, yang tersebut di dalam sanad riwayat ini adalah nama sebenar Al-Waqidi, pendusta besar itu. Jadi orang tak tahu. Kalau sebut Al-Waqidi semua liar betul lah. Sebab ramai dah biasa dengar. Tapi bila sebut Muhammad bin Umar mana? Ada ke tu? Tidak, orang yang sama. Jadi bukankah kita yang belajar hadis ni semua tahu bahawa kalau seorang saja ada perawi pendusta besar, hadis itu maudhu', cerita tu maudhu', dia tak boleh terima dah. Ini kita buat macam fakta yang kita ambil daripada riwayat yang maudhu' ni, macam betul-betul macam ni. Inilah yang betul, sehingga yang lain tu diketepikan semua dan dipakai, ambil pula pengajaran daripada ni. Habis itu. Jadi ini tak boleh jadi rujukan, tak boleh dibuat sandaran sebenarnya. Cara macam ini kasar. Beginikah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik sahabat-sahabat, anak buahnya, isterinya? Jadi kepada orang luar yang nampak kita, kepada orang Islam ni yang sudah terima Islam ni, iyalah katalah macam mana pun. Tapi kepada orang luar, bila dia baca cerita ni, anak aku kalau dia masuk Islam dia buat macam ni enggak, kalau sedih. Jadi dia jadi liar, tidak jinak dengan Islam apabila dia cerita-cerita macam ni disebarkan. Dan kalau dia baca buku-buku sirah ni, perbuatan seperti ini daripada seorang anak kepada seorang ayah menjadi suatu kebanggaan pula.
suatu kelebihan pula di sisi agama. Padahalnya cerita ni dibawakan oleh Al-Waqidi. Imam Syafi'i kata riwayat Al-Waqidi ini adalah timbunan dusta. Timbunan dusta. Tidak lebih daripada itu. Kita pakai. Sebab apa? Terkeliru. Hafiz Ibn Hajar kemukakan dalam Isabah. Dia tak kemukakan sanad dengan sepenuhnya. Cuma disebut Ibn Sa'ad. Ambil. Tengoklah dalam kitab Ibn Sa'ad tu sendiri, baru kita berjumpa, baru kita tahu. Jadi sekadar sebut, tak boleh kita anggap kalau seorang ulama tu dia ahli hadis yang besar, Hafiz Ibn Hajar, dalam semua kitab dia yang dia bawa segala riwayat mesti sahih, mesti boleh dibuat pegangan. Tak kena begitu. Kalau kita pegang cara macam tu, banyak sangatlah rebah kita. Banyak sangat. Jadi tak boleh. Mesti kita kena pakai kaedah dalam menilai cerita-cerita, riwayat-riwayat itu. Jadi ini berhubung dengan Abu Sufyan ini. Cerita ini dikemukakan untuk membuktikan Abu Sufyan itu tidak Islam lagi pada ketika itu. Ketika Nabi SAW dah nak pergi menyerang Mekah pada tahun yang ke-8, ketika itu Abu Sufyan tidak Islam lagi. Dia masih ketua kafir Quraisy, pergi nak bincang, nak melanjutkan perjanjian damai yang telah dibuat sebelum itu. Nabi tak terima. Betul lah, memanglah kita tidak memerlukan kepada riwayat ini untuk menentukan bahawa Abu Sufyan itu tidak memeluk agama Islam lagi. Dalam Bukhari pun ada. Bahkan dalam Bukhari lebih jelas lagi, iaitu malam tu, dalam perjalanan tu, baru dia memeluk agama Islam. Perjalanan Nabi SAW nak pergi menakluk Mekah, barulah dia memeluk agama Islam pada ketika itu. Tak perlu dah kepada riwayat ini. Tak perlu. Kita dapat tahu juga yang Abu Sufyan itu memang lewat memeluk agama Islam melalui riwayat Bukhari saja, tak payah pergi ke lain. Dan riwayat itu sahih, kita boleh jadikan pegangan. Yang ini tidak sahih. Dan ramai juga yang membuat kesimpulan bahawa Ummu Habibah ini telah berkahwin dengan Rasulullah SAW pada ketika itu, dan ayah dia tidak Islam. Nanti kita akan bincangkan. Kononnya Rasulullah SAW berkahwin dengan Ummu Habibah itu atas permintaan Abu Sufyan. Yang ni setelah Abu Sufyan memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam pada tahun pembukaan Mekah, tahun ke-8. Bermakna Nabi SAW kahwin dengan Ummu Habibah selepas itu, atas permintaan Rasulullah SAW. Selepas itu. Jadi semasa ni Abu Sufyan begini, kenapa Ummu Habibah ada tu sebagai isteri Rasulullah? Kalau dia belum kahwin lagi, kenapa ada sekali? Dan yang sebut kata Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah ni bukan dalam jalan-jalan kita, dalam Sahih Muslim. Kalau nak kira patut diutamakan, kita kena utamakan yang Sahih Muslim itu daripada yang ini. Jadi yang ni nampak Rasulullah dengan Ummu Habibah sudah kahwin sebelum itu. Tak betul. Yang betulnya yang dalam Sahih Muslim, yang ni selepas pembukaan Mekah, tahun ke-8 ke tahun ke-9, baru dia kahwin. Tapi siapa yang mengahwinkan Ummu Habibah itu dengan Rasulullah? Kalau selepas pembukaan Mekah, Abu Sufyan pun sudah Islam, kenapa dia tidak kahwinkan anak dia? Atau kita nak kata berdasarkan riwayat Muslim itu Abu Sufyan yang mengahwinkan anak dia? Bagaimana pula dengan riwayat-riwayat yang lain sebut kata Ummu Habibah ni dikahwinkan oleh Najasyi lah semasa dia berada di Habsyah, Khalid bin Sa'id, Uthman bin Affan, macam-macam riwayat itu. Macam mana pula? Apa perlunya mereka itu yang menjadi walinya untuk mengahwinkan Ummu Habibah kalaulah Abu Sufyan itu sudah Islam? Itu memeningkan kepala. Mana satu yang betul?
Rupanya yang Muslim itu pun tidak sahih juga. Setengah orang dia terkejut lah, kita kata sahih Muslim tak sahih pula. Nanti tengok dulu, tak habis lagi cerita. Sesetengah pihak mendakwa bukan riwayat-riwayat sejarah seperti itu dijadikan pegangan oleh sebilangan besar ulama yang berpendapat Abu Sufyan baru memeluk Islam pada hari pembukaan Mekah. Tetapi mereka sebenarnya berpegang dengan hadis yang sahih juga. Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di bawah tajuk Bab min Fadaili Abi Sufyan ibni Harb. Antara kelebihan Abu Sufyan bin Harb. Kelebihan. Sekali tengok, ya betul ke ni kelebihan? Nampak macam kelebihan. Kalau kita perhati lagi, selidik lagi, tidak kelebihan. Tidak kelebihan. Bahkan ini satu kekurangan sebenarnya. Tak apalah, kita tengok dulu apa riwayatnya. Ini riwayatnya. Imam Muslim meriwayatkan, dia kata haddatsani Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari wa Ahmad bin Ja'far Al-Ma'qiri qala haddatsana An-Nadr wa huwa ibnu Muhammad Al-Yamami qala haddatsana Ikrimah qala haddatsana Abu Zubair qala haddatsani Ibnu Abbas qala kana al-muslimun la yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'idunahu فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم قال أبو زبير ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. Bermaksud, kata Ibnu Abbas, dahulu orang-orang Islam tidak memandang kepada Abu Sufyan dan mereka tidak mahu duduk bersama-samanya. Karenanya Abu Sufyan memohon kepada Nabi SAW. Katanya, wahai Nabi Allah, berilah 3 perkara kepadaku. Jawab Nabi SAW, ya. Tapi apa permintaanmu itu? Kira-kiranya itulah. Kata Abu Sufyan, saya mempunyai wanita Arab yang paling jelita dan cantik, yaitu Ummu Habibah. Saya hendak mengahwinkannya denganmu. Jawab Nabi SAW, boleh. Kata Abu Sufyan lagi, jadikanlah Muawiyah, yakni anak dia, anakku, sebagai penulismu. Jawab Nabi SAW, boleh. Abu Sufyan terus meminta dengan berkata, jadikanlah saya sebagai amir, yakni panglima perang, agar dapat saya berperang dengan orang-orang kafir seperti mana saya telah memerangi orang-orang Islam sebelum ini. Jawab Nabi SAW, boleh. Kata Abu Zubair, yakni perawi ini, kalau tidak kerana Abu Sufyan meminta dengan Nabi SAW semua yang tersebut itu, niscaya ia tidak diberi baginda kepadanya. Semua permintaan Abu Sufyan, yakni pada kali ini, diterima oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kata hadis ini menunjukkan Abu Sufyan tidak memeluk agama Islam kecuali pada Fatih Makkah, tak jelas juga ni. Tak jelas. Dalam ni tak ada sebut. Kalau untuk itulah hadis ini dikemukakan, untuk membuktikan Abu Sufyan ini tidak memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah. Tak ada pun sebut di sini. Tak ada. Jadi tak boleh buat dalil di situ.
Oleh itu tidak layak dijadikan sebagai dalil dan bukti. Kemudian jika kronologi hadis ini dicermati, tarikh terjadinya peristiwa Abu Sufyan meminta Nabi SAW supaya mengahwini anaknya Ummu Habibah cukup menimbulkan keraguan. Kalau kita tengok di sini, dia kata, wahai Nabi ya Allah, maknanya dia sudah Islam. Kalau dia tidak Islam, kenapa dia kata Nabi Allah? Dia sendiri tu nak Nabi kahwin, nak sangat Nabi kahwin dengan anak dia. Kalau kita terima selepas pembukaan Mekah, bermakna ini semua berlaku selepas pembukaan Mekah. Jadi bagaimana yang kata Ummu Habibah ni berkahwin dengan Rasulullah ketika dia duduk di Habsyah tu? Di sini masalahnya. Dan tadi cerita tadi, ketika Abu Sufyan tidak Islam lagi, anak dia sudah jadi isteri Rasulullah. Dia tarik hamparan tu dari bawah Abu Sufyan supaya Abu Sufyan tak duduk di atasnya. Itu macam mana? Sebagai apa tu? Sebagai isteri. Jadi sudah kahwin lah. Kalau hadis ini kita terima, tak kahwin lagi. Dan kalau tak kahwin, macam mana dia nak tarik hamparan tu daripada Abu Sufyan? Cuba kita fikirkan. Saling bercanggah, bertentangan. Macam mana pula dia tu bercakap macam isteri Rasulullah? Dan kalau tak kahwin lagi, itu persoalannya. Yang mana kita nak utamakan sekarang ni? Kalau kedua-duanya kita terima, atau kalau kedua-duanya kita tak terima, macam mana? Atau nak terima salah satu, yang mana yang betul sebenarnya? Sebabnya ialah jika anda mengatakan ia berlaku selepas pembukaan Mekah, sebagaimana yang mahu disabitkan melalui hadis Muslim di atas, maka apa gunanya Abu Sufyan meminta baginda mengahwini Ummu Habibah? Kerana baginda sememangnya telah pun mengahwini anaknya itu pada tahun yang ke-6 Hijrah lagi. Kahwin apa? Sudah kahwin dah. Iaitu pada ketika Ummu Habibah berada di Habsyah. Jadi sudah tentulah peristiwa ini berlaku di antara tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Dan jika Nabi SAW menerima syarat beliau, jadi ke-7 Hijrah, dan jika Nabi SAW menerima syarat beliau untuk menjadi amir, panglima, tentulah beliau sudah memeluk agama Islam pada ketika itu. Kalau tidak jadi kepala tentera Islam, macam mana dia kafir? Kerana Nabi SAW tentunya tidak akan melantik orang kafir untuk memimpin tentera Islam. Soalnya, kalaulah Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah, kenapa beliau tidak mengahwinkan sendiri anaknya itu dengan Nabi SAW? Itu pula. Dan bercanggah pula dengan hadis Bukhari yang kata dia baru memeluk agama Islam pada malam tu, sebelum pembukaan Mekah. Walaupun dia sudah layak menjadi sebagai muhajir dan telah berpindah, duduk, menetap di Madinah. Itu kita sudah bincang dah sebelum ini. Ramai orang tak faham, kenapa dah kalau dia ni memeluk agama Islam selepas Fatih Makkah, bukankah Nabi melarang lepas itu la hijrata ba'dal fathi, tak boleh lagi berhijrah selepas pembukaan Mekah? Tapi dia telah berhijrah. Dia telah berhijrah. Memang dia mati di Madinah. Kita telah buktikan sebelum ni, kawan dia yang dalam riwayat Bukhari bersama-sama masuk Islam malam tu pun meninggal di Madinah juga, menetap di Madinah juga, Hakim bin Hizam. Ini menunjukkan bahawa dia tidak memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Kalau selepas pembukaan Mekah, dia tak boleh pergi duduk di sana. Nabi tak akan benarkan. Dalam sejarah hanya seorang sahaja yang dibenarkan atas permintaan bapa saudaranya, iaitu Safwan bin Umayyah. Kita sudah bincang dah itu sebelum ni. Tidak tersebut di dalam mana-mana riwayat pun Abu Sufyan sendiri yang telah mengahwinkan anaknya Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Kalau ada pun dalam Muslim sekadar dia kata saya nak kahwinkan, jelas dia tu sebagai wali, dialah yang mengahwinkan. Tidak, tak ada. Apa yang pasti ialah hadis yang cuba dijadikan dalil untuk membuktikan Abu Sufyan belum memeluk Islam sebelum berlakunya pembukaan Mekah saling bercanggah faktanya
di antara satu dengan yang lain. Baik, kita nak tengok sekarang ni macam mana kajian ulama-ulama kita yang kemudian ni yang cuba nak memurnikan sirah Nabi SAW. Sejauh mana dah mereka telah pergi, dan kita boleh nampak bila kita baca yang ini, betapa ketinggalannya banyak lagi kitab-kitab sirah yang dianggap oleh setengah pihak sebagai sudah bersih dan sudah suci dan murni. Itu ketinggalan lagi sebenarnya. Kita kena pergi jauh ke depan. Maulana Habibur Rahman, seorang pakar ekskavasi sejarah para sahabat dari Pakistan, banyak sekali membongkar kekeliruan-kekeliruan yang terdapat di dalam sejarah akibat daripada penyelewengan terancang musuh-musuh para sahabat. Beliau telah mengupas kekeliruan dan percanggahan yang tersembunyi di sebalik apa yang terdapat di dalam hadis Muslim tersebut. Dia bongkar. Nasib baiklah saya boleh bahasa dia. Saya baca buku dia tu 4 jilid, Mazhabi Dastane or Unki Haqiqat. Kisah-kisah yang tersebar di kalangan umat Islam dan hakikat sebenarnya. Dalam tu 4 jilid tu banyaklah yang diceritakan. Antara yang diceritakan ini, ni benda ni. Orang kita masih duduk di peringkat dia kata Muslim, Bukhari semua sahih, tak boleh pertikaian. Nanti tengok siapa pertikaian. Maulana Habibur Rahman telah mempertikaikan kesahihan beberapa perkara yang terdapat di dalamnya dari sudut dirayah. Antara lainnya ialah tawaran Abu Sufyan menggunakan lafaz, saya mempunyai seorang wanita Arab yang paling jelita dan cantik, boleh dipertikaikan. Kerana sepatutnya beliau terus mengatakan, saya mempunyai seorang anak perempuan yang paling jelita dan cantik. Apa makna dia kata macam tu? Apa makna dia kata saya mempunyai seorang wanita Arab macam hamba abdi dia? Itu bahasa tu menunjukkan Ummu Habibah tu hamba abdi dia. Kalau macam tu, bukan anak dia. Kenapa boleh tersalah sampai begitu? Bukan dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan seolah-olah wanita tersebut adalah seorang hamba sahaya miliknya. Itu A. B. Tawaran Abu Sufyan untuk mengahwinkan anaknya Ummu Habibah yang sudah berstatus janda di waktu itu dengan Nabi SAW adalah berlawanan dengan resah masyarakat semasa. Dia tak perlu tanya, dia tak perlu macam tu. Kerana seseorang bapa hanya berhak menentukan perkahwinan anaknya yang masih dara sahaja. Itu dalam masyarakat Arab sudah umum guna begitu. C. Sekiranya peristiwa tersebut berlaku semasa atau selepas pembukaan Mekah, Ummu Habibah pada ketika itu sudah pun berhijrah ke Madinah. Jadi tidak ada gunanya lagi beliau menawarkan anaknya yang kononnya masih berada di dalam miliknya itu. Apa makna miliknya? Sudah jadi milik Nabi dah. Kalau kita pakai sejarah lah, sejarah yang umumnya memang begitu. D. Nabi SAW tidak pernah melantik seseorang yang memohon sesuatu jawatan. Baginda telah bersumpah tidak akan melakukan demikian berdasarkan hadis, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Bermaksud, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan jawatan ini kepada orang yang meminta atau yang terlalu berminat dengannya. Ni Abu Sufyan minta dia bagi, nak jadi ketua perang, panglima. Dia bagi, dia bersumpah ni. Macam mana dia boleh langgar sumpah dia? Nabi bayar kafarah tau, dia langgar sumpah dia. Kena bawa bukti dulu itu. Kalau tidak, tak boleh. Ini prinsip ni, prinsip pemerintahan Rasulullah SAW. Tiba-tiba mudah saja bagi atas permintaan orang.
Pelantikan Abu Sufyan sebagai gubernur di Najran adalah kerana kelayakan yang terbukti ada padanya, serta keluarganya termasuk kekanda kepada Sayyidina Muawiyah, iaitu Yazid. Apa cerita dia semua? Dia nak ceritanya Abu Sufyan jadi itu, jadi ini, jadi pegawai Rasulullah ni kerana dia minta. Kalau dia tak minta, tengok perawi tu kata, kalau dia tak minta, tentu tak bagi. Padahal Rasulullah SAW ni lantik pegawai-pegawai dia berdasarkan kelayakan. Kerana dia layak lah, dia jadi gubernur di Najran, dan dia berjaya. Oleh kerana itu tidak dapat dinafikan, dibawa pula cerita sebenarnya kerana dia minta, bukan dia layak pun. Tengok, ini usaha memburuk-burukkan Abu Sufyan. Jadi dalam tajuk dia kata kelebihan Abu Sufyan. Kelebihan ke itu? Kelebihan ke keburukan tu? Kalau macam tu. Dan Nabi SAW telah melanggar sumpahnya, bagi jawatan kepada orang yang tidak layak. Ini tak masuk akal. Sejarah juga membuktikan bahawa perkhidmatan beliau di kawasan yang majoriti penduduknya beragama Kristian itu dikekalkan sehingga beliau meninggal dunia. Demikian juga kalau Nabi SAW melantik beliau sebagai panglima tentera Islam, tentulah kerana kelayakan beliau semata-mata. Orang kata dia macam mana dalam masa yang sekejap seorang dia boleh berubah? Mesti dia ada niat yang tidak baik, dia tidak ikhlas, dia munafik. Yalah, kita tak tahu macam mana hati dia. Siapa yang tahu? Siapa dia yang boleh korek hati dia tu? Kalau korek pun tak boleh tahu juga. Inilah sepatutnya kita pegang keajaiban, keistimewaan Rasulullah SAW. Seorang yang dulu merupakan musuh ketatnya, musuh utamanya, dia boleh bertukar sampai begitu dalam masa sekejap. Itulah kelebihan Rasulullah. Sepatutnya kita terimalah itu. Tengok Abu Hurairah 3 tahun, itu pun kadang pergi ke sana, kadang pergi ke sini urusan ini. Macam mana dia boleh ingat hadis sampai banyak begitu? Kita jawab, inilah kelebihan bersahabat dengan Rasulullah. Kesannya, orang tak fikir dari sudut itu, dia fikir dari segi biasa. Kenapa sahabat lain tak banyak riwayat seperti dia? Tengoklah riwayat orang-orang lain tu, apa kerja dia? Sibuk duduk mengetok, sibuk pergi perang. Mana ada masa nak riwayat hadis macam Abu Hurairah? Abu Hurairah dia yakin sebab dia ingat, sebab mendapat doa Rasulullah SAW. Sepatutnya kita kata begitu, selesai. Abu Sufyan ni pun begitu juga. Apa salahnya? Inilah keistimewaan, kelebihan Rasulullah SAW. Kesan bersahabat dengan Rasulullah SAW, dia boleh bertukar, betul-betul bertukar dalam masa yang sekejap. Kalau orang lain tak boleh macam tu. Imam Nawawi yang menyenaraikan hadis ini di antara beberapa buah hadis riwayat Imam Muslim yang dipertikaikan oleh ulama, turut sama mempertikaikan kesahihan hadis ini dengan mengatakan bahawa pada ketika itu baginda sudah pun mengahwini Ummu Habibah, iaitu sejak tahun ke-6 Hijrah lagi. Ini Imam Nawawi pun pertikai hadis ni. Dia syarah Muslim. Dia lah yang buat tajuk tu kelebihan Abu Sufyan tu, bukan Imam Muslim. Tapi dia pertikai hadis tu. Tengok, maknanya dia kata tidak sahih lah. Jadi orang yang kata sahih terpulang kepada dia. Terpulang kepada dia. Saya sudah kata lama dah, banyak benda juga yang tidak sahih dalam Sahih Muslim sekalipun. Dan bukan saya orang yang mula-mula kata, lama, banyak ni, ramai ni. Cuba tengok. Antaranya ini. Sekarang ni kita berjumpa. Ahli sejarah Abu Ubaidah Khalifah bin Khayyat, Ibnu Abdul Bar dan jumhur ulama juga telah mengesahkan bahawa mereka telah berkahwin pada tahun yang ke-6. Ada juga yang berpendapat perkahwinan mereka berlangsung pada tahun yang ke-7, tapi itu tidak kuat. Yang lebih kuatnya tahun yang ke-6. Walau bagaimanapun Imam Nawawi mendhaifkannya. Yang kata tahun ke-7 tu, Imam Nawawi kata itu dhaif. Dengan memetik kata-kata Qadhi Iyad, Imam Nawawi mengemukakan beberapa pendapat tentang juru nikah yang melangsungkan perkahwinan tersebut. Ada yang menamakan Sayyidina Uthman
sebagai juru nikahnya. Ada yang mengatakan Khalid bin Sa'id bin Al-As, dan ada pula yang mengatakan Najasyi, raja negara Habsyah pada masa itu. Menurut Qadhi Iyad lagi, peristiwa ini terlalu gharib, kerana terdapat satu cerita yang mengatakan bahawa Abu Sufyan pernah suatu ketika mengunjungi Ummu Habibah di Madinah ketika beliau belum memeluk Islam lagi. Ketika beliau ingin melabuhkan punggungnya di tempat duduk Nabi SAW, Ummu Habibah telah menghalangnya. Tengok Qadhiyah pegang dengan yang tadi. Dia dijadikan sandaran itu. Padahal mana boleh dijadikan sandaran? Dah itu karung. Tapi dia kata, mana nak apa guna minta, yang sudah kahwin dah. Salah satu bukti kahwinnya lah cerita dia sebut itu juga. Sebab itu benda ni jangan kata, kalau orang ni kata dia betul, jadi kita pun tunggu, tengok dulu. Itulah sebabnya kita nak dalam masyarakat ni, masyarakat ahli ilmu, bukan pak turu, boleh menilai, bukan ikut saja. Imam Nawawi menambah lagi. Ini ada dalam syarah Muslim lah. Ibnu Hazm mengatakan bahawa terdapat waham pada perawi hadis ini, kerana tidak ada sebarang perselisihan pendapat tentang tarikh baginda mengahwini Ummu Habibah, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Dan pada masa itu Abu Sufyan belum memeluk Islam lagi. Tidak ada khilaf, kata dia. Malah Ibnu Hazm telah menghukum hadis ini sebagai maudhu. Ibnu Hazm dia memang keras kan. Dia kata maudhu tu. Dan beliau meletakkan illat atau penyebab kepada dhaifnya di atas bahu Ikrimah bin Ammar. Tadi kan ada sanadnya, sanad Ikrimah bin Ammar, salah seorang perawinya tu. Namun Ibnu Salah cuba menjawab komen-komen yang dibuat terhadap hadis riwayat Muslim ini. Ibnu Salah cuba mempertahankan hadis ini sebab ada dalam Muslim kan, dengan mengatakan bahawa Ibnu Hazm telah terkeliru dalam menghukum hadis ini, kerana menurutnya pertembungan di antara tarikh perkahwinan dan tawaran tersebut boleh dipadankan tanpa sebarang perjanggahan. Kata Ibnu Salah, dia cuba nak jamak. Tawaran Abu Sufyan boleh diandaikan sebagai tajdid atau perkahwinan semula di antara mereka. Boleh jadi Abu Sufyan hanya ingin mengadakan semula majlis yang tidak tempat direstuinya dahulu. Dia kata begitu. Maulana Habibur Rahman dia kata, kalau nak jaga hati Abu Sufyan, jagalah hati ibu dia pula. Tajdid sekali lagi, kata dia. Kena 2 kali kahwin, akad lain. Kemudian kalau nak jaga hati macam tu, ramai lagi keluarga yang kena jaga hati. Buat 3 kali, kata dia. Ada ke macam tu? Dia kata begitu, apa dalilnya? Anda sebab ini nak jaga kan dalam Muslim. Baguslah sikap tu, sebab dia tahu Imam Muslim ni berhati-hati, cukup cermat. Tapi kan manusia kan, manusia. Dia nak bela. Dia kata untuk nak ambil hati Abu Sufyan, Nabi tajdid ni. Mana ada dalil? Tindakan Ibnu Salah yang tidak berani menyisihkan riwayat Imam Muslim ini telah dikritik oleh Imam Nawawi apabila beliau mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang bukti pun yang menunjukkan bahawa Abu Sufyan ingin melangsungkan semula perkahwinan di antara Nabi dan anaknya Ummu Habibah, atau Nabi SAW sendiri mengulangi semula. Tak ada. Biar apapun tindakan tersebut, tindakan Ibnu Salah tersebut tetap menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tak kena pada hadis tersebut. Imam Nawawi bahkan senada dengan Ibnu Katsir dalam menghukum hadis tersebut sebagai mungkar. Dia orang berhalus kan, dia orang berlembut, beradab sopan. Dia tak kata seperti Ibnu Hazm tu maudhu', tapi dia kata mungkar. Apa makna mungkar? Hadis dhaif juga. Dhaif juga. Bila kata mungkar, maknanya dia terima
dalam tu ada perawi yang lemah, dan riwayat itu bercanggah dengan yang lain-lain. Meskipun beliau tidak setegas Ibnu Hazm yang dengan tidak teragak-agak menghukum hadis berkenaan sebagai palsu, Imam Nawawi juga tidak memberikan sebarang komentarnya terhadap Ikrimah bin Ammar yang dianggap sebagai puncak kepalsuannya oleh Ibnu Hazm. Dia tak berani. Imam Nawawi pun dia ambil sikap bercermat. Dia tidak nak letak atas siapa-siapa. Kenapa ni jadi begini hadis ni? Semua dia kata ada masalah. Hadis ini tetap ada masalah, tak boleh diterima. Itu dapat dia lah. Menurut Maulana Habibur Rahman, hadis yang bermasalah ini bolehlah diibaratkan sebagai orang yang herut hidungnya. Terutama orang dia kan hidung panjang kan, dia ketara kalau herut tu. Kalau kita ni yang hidung tak panjang, panjang sungguh orang dia, tak berapa ketara kalau herut. Jadi sebab itu dia buat contoh ni, hidung herut. Semua orang mengakui memang hidung orang itu herut, tetapi punca yang menyebabkannya herut dan bila pula ia berlaku tidak diketahui dengan jelas oleh mereka. Semua timur sekarang ni semua sudah timur bermasalah, tapi siapa yang menyebabkan masalah ni? Tak diketahui. Ibnu Hazm letak terus ini Ikrimah bin Ammar, dialah yang menyebabkan hidung tu jadi herut. Menurut beliau lagi, di antara sekian ramai murid Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadis ini. Ramai ada murid Ibnu Abbas ni, ramai bukan seorang. Kalau ada pun hanya oleh seorang yang bernama Simak bin Al-Walid, yang terkenal dengan nama panggilannya Abu Zumail. Murid-murid Ibnu Abbas yang masyhur seperti Mujahid, Atha, Quraib, Tawus, Ikrimah lain, bukan Ikrimah bin Ammar tadi, itu lain, dan lain-lain tidak ada meriwayatkannya. Orang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zumail hanya Ikrimah bin Ammar. Dan seterusnya orang yang meriwayatkan daripada Ikrimah bin Ammar pula hanyalah seorang yang bernama Nadhr bin Muhammad Al-Yamami. Ketiga-tiga mereka ini, Abu Zumail, Ikrimah bin Ammar dan juga Nadhr bin Muhammad, adalah penduduk Yamamah. Penduduk Yamamah, tempat Musailamah Al-Kadzab itu. Kena berhati-hati sikit, kena berhati-hati. Maulana Habibur Rahman menimbulkan tanda tanya, kenapakah cerita daripada perawi seagung Ibnu Abbas itu hanya berkisar di kalangan segelintir penduduk Yamamah sahaja? Ini pengkaji hadis, dia teliti semua ni. Ibnu Abbas kan rata duduk, dia meninggal di Taif, duduk di Madinah, duduk di Kufah, duduk di sana, rata pergi. Bila dia pergi, seorang sahabat ni bukan macam kita pergi biasa, disambut oleh tabi'in, nak berjumpa dengan sahabat Nabi, terima sesuatu. Tiba-tiba ada anak muridnya yang masyhur pun tak ada riwayat. Kalau ada pun berkisar di sekitar penduduk Yamamah, jauh tu daripada Madinah. Kenapa boleh kepada orang yang jauh? Seolah-olah ia suatu rahsia yang dibisikkan ke telinga orang-orang Yamamah sahaja. Penduduk-penduduk tempat lain yang pernah dikunjungi Ibnu Abbas atau mereka yang pernah mengunjungi Ibnu Abbas, semuanya tidak bernasib baik kerana tidak mengetahui rahsia itu. Jadi saya terjemahkan saja yang Maulana Habibur Rahman itulah ayat dianya. Secara kebetulan, riwayat yang belum pernah tersebar di mana-mana sebelum itu telah sampai kepada dua orang guru Imam Muslim yang berada di Iraq. Sebab Imam Muslim ambil daripada dua orang guru ni, tadi kita sudah baca. Mereka berdualah yang membocorkan rahsia itu kepada Imam Muslim. Kalaulah riwayat ini ada nilainya,
tentulah ia telah menjadi masyhur, seperti masyhurnya kisah Ummu Habibah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Habsyah selama kira-kira 250 tahun. Lama. Ia diwarisi secara rahsia oleh penduduk Yamamah. Apakah pula logiknya peristiwa tersebut tersembunyi daripada pengetahuan umum selama 250 tahun? Apa sebab? Ini dia pakar. Dia bahas, semua bahas. Dalam masa itu ia bagaikan sesuatu yang mati. Barulah ia kelihatan hidup apabila Imam Muslim memberi ruang untuknya di dalam kitab sahihnya. Ini pada pendapat dia. Dan kerananya kitab Muslim telah menjadi sasaran kritikan. Sekarang lihatlah pula latar belakang perawinya yang dipertikaikan, yaitu Ikrimah bin Ammar. Berikut dikemukakan beberapa pandangan ulama tentangnya. Satu, sebelum ini telah pun dikemukakan pandangan Ibnu Hazm tentangnya. Ibnu Hazm meletakkan puncak kepalsuan hadis ini di atas pundaknya. Dua, Abu Hatim berpendapat walaupun Ikrimah seorang yang benar, namun dia banyak terkeliru, ini waham, dan banyak tersalah. Dalam sesetengah riwayat pula dia tidak menyebutkan perawi. Artinya dia juga suka melakukan tadlis. Tiga, Imam Ahmad dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan kesemua hadis yang diriwayatkannya daripada Yahya bin Abi Katsir adalah dhaif. Empat, Ahmad bin Hanbal turut mendhaifkan Ikrimah dalam kesemua riwayatnya, kecuali riwayatnya daripada Iyas bin Salamah sahaja. Dalam Muslim ada beberapa riwayat daripada Ikrimah bin Ammar, tapi daripada Iyas bin Salamah itu yang dikecualikan oleh ulama sebagai yang sahih. Yang lain semua dhaif, kata Imam Ahmad. Jadi sekarang ni yang ni dia riwayat daripada siapa? Daripada Iyas bin Salamah ke? Tidak, daripada Abu Zumail. Maka tak termasuk dalam yang dikecualikan lah. Itu caranya. Kerana riwayatnya daripada Iyas adalah sahih, boleh diterima. Yang lima, Hakim berpendapat Imam Muslim hanya mengemukakan beberapa hadis Ikrimah sebagai syahid semata-mata, bukan sebagai hadis terasnya. Jadi maknanya ini kita nak anggap hadis apa? Satu ni saja dalam bab ni, ada hadis ni, teras ke atau syahid? Kalau syahid, syahid kepada yang mana? Syahid kepada yang mana? Kalau teras, Hakim sudah kata dah, Imam Muslim tak kemukakan sebagai riwayat terasnya, hanya sebagai syahid saja. Ini bagaimana yang ni? Ini persoalan. Yang keenam, Imam Bukhari berkata riwayat-riwayat yang ada pada Ikrimah tidak tercatat. Semua riwayatnya daripada Yahya bin Abi Katsir adalah muttarib. Banyak juga riwayat daripada Yahya bin Abi Katsir dan tersebar dengan meluas. Yang ketujuh, Imam Zahabi di dalam kitabnya Mizanul I'tidal telah menukilkan pendapat Ibnu Adi yang mengkritik tindakan Imam Muslim kerana memasukkan hadis yang jelas mungkarnya ini berserta 3 buah hadis mungkar yang lain ke dalam sahihnya. Dikritik oleh Ibnu Adi dan Imam Zahabi nukilkan. Demikianlah sedikit sorotan oleh Maulana Habibur Rahman terhadap hadis Muslim tadi. Mengambil kira hadis-hadis seperti inilah Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, qad nazara a'immatu hadzal fan fi kitabaihima wa wafaquhuma ala tashih ma sahhaha illa mawadhi'a yasira nahwa 20 hadithan ghalibuha fi Muslim intaqadaha 'alayhima ta'ifatun min al-huffaz wa hadhihi al-mawad al-muntaqada 'alayh al-muntaqada ghalibuha fi Muslim وقد انتصر طائفة لهما فيها وطائفة قررت قول المنتقدة atau قول المنتقدة boleh juga. والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب مثل حديث حبيبة وحديث خلق الله البرية يوم السبت وحديث Salatul Kusuf bi 3 ruku'at wa akthar. Bermaksud imam hadis
telah memperhatikan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka bersetuju mentasihkan apa-apa yang ditasihkan oleh mereka berdua, kecuali kira-kira 20 hadis yang kebanyakannya adalah terdapat di dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis itu telah dikritik oleh sekumpulan huffaz. Jadi hafiz hadis, hadis-hadis yang dikritik itu kebanyakannya di dalam Sahih Muslim. Sesetengah ulama mempertahankan apa yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim, sementara yang lain pula membenarkan pihak pengkritik. Yang betulnya ialah dalam masalah ini ada perincian. Tidak dapat diragui bahawa memang ada beberapa hadis layak dikritik, seperti hadis Ummu Habibah. Yang mana? Yang inilah yang kita sedang bincangkan. Diterima. Ini yang benar di pihak pengkritik. Hadis Allah menjadikan makhluk pada hari Sabtu, dan hadis sembahyang gerhana matahari dengan 3 rukuk ke atas, dan lain-lain. Ini tersebut di dalam kitab Minhajus Sunnah. Diterima. Sebab itu saya kata ada, kena tengoklah. Dan yang ulama terima tu terima lah. Tak mau terima pun tak apa. Tak mau terima nak jadi macam Ibnu Salah, silakan. Tapi saya tak boleh terima kalau hadis ni. Kalau hadis ni dalam keadaan kita tetap menghormati Imam Muslim dan Sahih Muslimnya tetap, tapi ada hadis-hadis yang tertentu kalau kita pegang, kalau kita terima, dia akan jadi bercanggah. Dia akan jadi bercanggah dan akan jadi teruk. Jadi adakah kita nak begitu? Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahawa motif sebenar di sebalik cerita ini adalah untuk merendahkan martabat keluarga Abu Sufyan, terutamanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, kerana pelantikan beliau sebagai penulis wahyu hanyalah atas permintaan bapanya yang tidak mahu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang katakan Muawiyah itu penulis wahyu. Jadi bila ada riwayat ini, penulis wahyu itu sebenarnya bukan kerana kelayakan dia, kerana Nabi terpaksa menerima permintaan ayah dia. Gitu. Ini fadail Abu Sufyan atau mathalib. Yang layak sebenarnya ini mathalib, bukan fadail. Mathalib keluarga Abu Sufyan, yang keburukan, kecacatan keluarga Abu Sufyan. Cuba tengok situ. Jadi benarlah seperti orang-orang yang kata sebenarnya Nabi suruh dia tulis surat saja, bukan tulis Quran. Nak merendahkan. Sebab apa dalam Quran sebut apa nama ni? Bi aidi safaratin kiramin bararah. Safarah tu mengikut setengah-setengah ahli tafsir penulis wahyu. Jadi kelebihan besar tu dalam Quran disebut penulis wahyu yang mulia. Jadi Muawiyah termasuk. Mereka tak boleh terima ni kalau Muawiyah termasuk. Itu sebab ada benda macam ni. Jadi dia jadi penulis itu kerana diminta oleh bapanya Abu Sufyan, bukan kerana kelayakan. Abu Sufyan pun dilatih oleh Rasulullah jadi gubernur dan jadi ketua perang, panglima, kerana dia minta juga, bukan kerana kelayakannya. Ummu Habibah tu pun jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana layak dia sebenarnya jadi ummul mukminin, tapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak tolak, terpaksa macam terikat dengan Abu Sufyan. Oleh kerana desakan dia yang kuat sangat tu, dia terpaksa kahwin dengan Ummu Habibah. Sebenarnya dia nak merendah-rendahkan keluarga Abu Sufyan. Tiga-tiga kena, semua kena. Ini yang bahaya. Kalau ada di dalam Waqidi tadi, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, senang orang nak tolak kan. Tapi kalau ada dalam Muslim, macam mana? Itu jadi pening. Bukan boleh jalan-jalan, mudah-mudah nak tolak. Tapi di situlah cabaran kepada kita sebenarnya. Adakah kita anggap Muslim tu, kitab Sahih Muslim tu macam Quran yang terpelihara, tidak mungkin diubah, tidak mungkin ditokok tambah, tidak mungkin tersalah, tidak mungkin tersilap, kalam Allah
ia dibawa oleh Jibril? Begitu ke? Kalau tidak, senang saja, terimalah seperti ramai ulama yang sudah kata tu. Ulama juga, mana dia pertikailah hadis ni. Dia tidak berasa terjejas imannya dengan sebab pertikaikan 1-2 hadis yang terdapat dalam Muslim kerana kesilapan itu. Jika Abu Sufyan, Ummu Habibah juga dikahwini Nabi SAW semata-mata atas permintaan bapanya Abu Sufyan. Jika Abu Sufyan tidak meminta dengan bersungguh-sungguh seperti tersebut di dalam hadis Muslim di atas, tentulah Ummu Habibah tidak menjadi isteri baginda. Riwayat tersebut jika diterima juga, nescaya tidak tersenarailah seorang pun dari keluarga Abu Sufyan sebagai golongan muhajirin yang ditempatkan di suatu martabat teristimewa dalam Islam. Padahal jika diandaikan mereka memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah sekalipun, bukankah mereka tetap mempunyai keistimewaan di sisi Allah berdasarkan jaminan yang diberikan Allah SWT di dalam ayat berikut ini? Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta bendamu pada jalan Allah, padahal Allah jugalah yang mewarisi langit, yakni mempunyai langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya dan berperang sebelum penaklukan, yakni penaklukan Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya. Ini terjatuhnya sepatutnya membelanjakan hartanya selepas itu, membelanjakan hartanya dan berperang selepas itu, yakni selepas pembukaan Mekah. Jatuh tu terjemahannya. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang sebaik-baiknya, yakni syurga. Dan ingatlah, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita andaikan Abu Sufyan dan keluarga dia memeluk agama Islam selepas Fatih Mekah pun, ada jaminan juga, ni lebih juga. Tapi mereka tak mau. Tak mau. Ni kalau jadi apa dia termasuk dalam muhajirin, lebih lagi. Dia dah tak dapat dinafikan, bagaimana pun tak dapat nafi, semuanya Islam selepas Fatih Mekah. Kita letak di situ saja. Namun oleh kerana kesumat yang bersarang di dalam hati-hati musuh Islam itu tidak dapat ditenangkan melainkan dengan merendah-rendahkan martabat keluarga sahabat tertentu, mereka tetap akan berusaha melakukan apa sahaja walaupun hasil yang diperolehi tidaklah sebesar mana. Kerana bagi mereka, walaupun di penghujung ayat di atas kedua-dua golongan tersebut dijanjikan syurga, tetapi di pangkalnya Allah tetap mengatakan bahawa status kedua golongan tersebut tidak sama. Tindakan mereka tersebut tepat sekali dengan peribahasa Melayu ini, tak dapat tanduk telinga dipulas. Tak dapat tanduk telinga dipulas. Dia tak boleh tolak kelebihan keluarga ni, tapi dia tak mahu kalau lebih-lebih. Dan kalau tak dapat nafi juga, terimalah yang kurang. Padahal kurang pun, wa kullu wa'adallahu al-husna, Tuhan telah janjikan husna, syurga untuk mereka. Dia sakit hati tu. Sakit hati ni penyakit orang yang sakit hati lah. Itu sebab timbulnya benda-benda begini, benda-benda begini. Jadi rasanya memadailah untuk sekadar memperkenalkan Abu Sufyan dan latar belakangnya, dan sedikit sebanyak kekarutan yang tersebar di sekitar sejarah hidupnya itu hilang dengan apa penjelasan yang kita buat dalam nota ini. Dan seterusnya insya-Allah kita akan sambung riwayatnya. Jadi hanya sekadar itu dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam.